إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला सुभान अल्लाह والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, duduk tepi pantai belaka ni pagi ni. Masya-Allah, masya-Allah. Angin sikit. Musim PKP ni kita pada duk main gini je lah Ustaz. Alhamdulillah. Kita raikan sahabat-sahabat kita yang sedang menonton, yang bersama kita pada pagi ni. Sama-sama dulu sebagai permulaan, Allah Ta'ala masih kurniakan usia pada kita. Allah Ta'ala masih pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu. Sama-sama kita tulis di ruangan komen masing-masing, Alhamdulillah. Sambil kita menyebut di bibir mulut kita, Alhamdulillah. Okey, sambil tulis Alhamdulillah, sambil kita sebut Alhamdulillah. Moga-moga kita dapat pahala permulaan. Duduk dalam majlis ilmu ni pahala dah. Zikir sebut pun pahala lagi insya-Allah. Terima kasih kepada Fadil Tokku Pasir Gudang kita yang terus bersama untuk berkongsi ilmu dan nasihat dengan kita insya-Allah. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih juga kepada syarikat City Travel Sendirian Berhad yang terus menganjurkan majlis ilmu. Moga-moga bertambah rezeki dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini syarikat City Travel akan mengumumkan ada hadiah yang istimewa, sangat istimewa
pada sahabat-sahabat yang istiqamah berada dalam majlis ilmu. Sungguh saya kata ni, unexpected, yang tidak disangka-sangka. Tapi kita akan umum sekejap lagi. Nak tahu tak? Nak tahu dan nak tak hadiah tu? Kalau nak tahu dan nak hadiah tu, kena pakat-pakat aktif. Tolong share majlis ilmu yang kita adakan ini. Tolong tag rakan-rakan kita. Buat macam Kak Baizura buat ni. Saya nak minta tolong, sebab tajuk kita ni sangat penting. Saya nak minta tolong yang bersama kita sekarang, tolong buat macam ni. Tulis tajuk vaksin jiwa dos yang kedua. Biasa kita buat episod kedua. Tapi minggu lepas Ustaz Maisa sebut dos kedua. Jadi kita buat dos yang kedua vaksin jiwa ini. Jadi sebagai permulaan untuk tidak melengahkan masa, Ustaz, ada dah orang tulis nak hadiah ni. InsyaAllah kejap lagi kita akan umumkan hadiah. Sungguh sangat istimewa. Subhanallah. Jadi sebelum tu kita mulakan dulu perbincangan kita sebagai mukaddimahnya. Silakan Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Said Nur Hisham bin Tuan Padang serta Siti Travel, Tuan Haji Azli dan Puan Siti yang menyediakan pentas dakwah kita pada pagi ini, dan juga beliau berpersah hati pada pagi ini untuk menaja beberapa hadiah untuk para penonton sebagai satu penghargaan, sebagai suatu tahrik, memberi semangat untuk kita sama-sama terus duduk dan istiqamah dalam majlis ilmu, dan juga sidang penonton yang alhamdulillah sentiasa istiqamah dalam majlis-majlis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala tambah ilmu kita, Allah Ta'ala tambah takwa kita, Allah Ta'ala tambah kebaikan kita dan kurnia Allah Ta'ala kepada kita semua, insya-Allah Ta'ala. Jadi pada pagi ini, sebagaimana biasa kita akan bincangkan bagaimana untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan bagaimana untuk kita vaksinkan diri kita, yakni kita bersiap siaga dengan benteng-benteng pertahanan dalam menghadapi apa jua bentuk kesusahan, apa jua bentuk ujian, apa jua bentuk kebimbangan atau tekanan hidup yang disebut sebagai tawattur, iktiab, al-qalaq, ad-dartun nafsi, semua bentuk yang menekan pada hati dan jiwa kita. Karena itu saya mulakan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bila Allah Ta'ala menyatakan orang-orang yang beriman itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sentiasalah hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Dan memang dengan ingat Allah hati senantiasa tenang. Sebab itu bila kita melihat alunan zikir, alunan bacaan Al-Quran, kita lihat ia melahirkan ketenangan. Pernah satu kajian ini yang dibuat untuk mengkaji gelombang bunyi. Gelombang bunyi diambil daripada muzik rocknya, sentimental rocknya, semua gelombang diambil termasuk gelombang zikir dan bacaan Al-Quran. Maka dikatakan bahawa gelombang yang terhasil daripada zikir dan bacaan Al-Quran benar-benar datang daripada ketenangan jiwa. Gelombang-gelombang lain cuma menenangkan tapi tenang tapi tidak menenangkan. Gelombang yang datang daripada zikir, daripada alunan Al-Quran, maka dia bukan sekadar tenang, yang mendengarnya menenangkan kita. Kerana itu Allah Ta'ala menegaskan orang yang beriman. Sebab yang yakin benda ni, yang percaya benda ni orang-orang yang beriman. Dia tenang dengan berzikrullah. Sebab itu saya sebut minggu lepas. Kejadian bunuh diri di kalangan orang Islam ni benda yang agak rare, jarang berlaku. Bahkan bila ia berlaku disebabkan mereka menjauhi agama. Bila mana mereka mendekati agama, maka mereka menjadi kuat. Walaupun ketika mana ketiadaan harta benda, ketiadaan keluarga, ketiadaan segala-galanya. Kerana daripada dulu mereka kaya, mereka berpengaruh, tiba-tiba jatuh. Memang jatuh dalam situasi macam tu boleh bunuh diri. Tapi bila mereka kembali saja pada Allah, mereka dapat tenang. Bahkan mereka kata kami dapat gantian yang lebih baik daripada harta benda kami dahulu.
anak pinak kami dan segala yang pernah kami miliki. Maka ini kekuatan zikrullah. Terutamanya bila kita berzikir dengan tadabbur. Pasal kalau kita dengar zikir secara umum macam tu pun dah tenang. Ini kan kalau kita tadabbur sambil menghasilkan muhasabah. Kerana jiwa muhasabah yang digabungkan dengan zikrullah melahirkan momentum atau kesan yang luar biasa pada tubuh badan kita. Bila kita zikrullah, kemudian kita jadikan zikrullah itu sebagai pembuka pintu muhasabah, nescaya kita akan dapat kekuatan. Sebab itu bila kita sebut astaghfirullah, maknanya apa? Aku mohon ampun pada Allah. Cuba jadikan zikir itu sebagai kunci pembuka pintu muhasabah. Astaghfirullah, kita pun kenang dosa kita, kecuaian kita, kekurangan kita, kurangnya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka lepas tu tuan saya, kita akan ada beberapa keputusan yang berlaku selepas itu. Kita datang sedih, datang tangisan, tapi natijanya akhir tenang. Masya Allah, tenang. Kerana kita dah nampak matlamat hidup. Sebab itu jadikan zikir kunci pembuka pintu muhasabah. Bila zikir itu berjaya membuka pintu muhasabah, kita akan jumpa dalamnya nur dan cahaya. Yang ternyata itulah yang membawa kekuatan kembali, bernafas kembali kita, tenang kembali kita, seolah-olah kita baru dihidupkan. Ini yang kita panggil mati hidup semula. Dan Allah menggambarkan bahawa orang yang berzikir itu sebagai orang yang sebenar-benarnya hidup. Orang yang tidak berzikir pada Allah, tidak menyebut nama Allah, mereka sebenarnya mati. Bahkan mereka telah ditawar oleh syaitan. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Mereka telah dikuasai syaitan, lalu mereka lupa menyebut nama Allah. Bahkan Allah menyebut wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang lupa mengingati Allah, lalu kamu lupa tentang diri kamu sendiri. Akhirnya kita katakan, kita perlu membuka kehidupan kita pagi, petang, siang, malam dengan berzikrullah. Ini kunci ketenangan kita yang abadi sebenarnya. Kalau kita diajar nak tidur berzikir, nak makan kita berzikir atau berdoa, nak keluar rumah, semuanya itu untuk kita berikan natijah ketenangan dan mengelakkan tawatur, mengelakkan tekanan, mengelakkan keresahan, mengelakkan fikiran-fikiran negatif yang masuk dalam otak kita. Kalau kita tahu faktor utama yang menjadikan kita susah hati Tuan Syed ialah banyaknya benda negatif masuk dalam otak kita untuk berfikir. Dalam keadaan kita tidak mampu berfikir banyak perkara. Ma ja'alallahu lirajulin fi qalbaini min jawfi. Allah tak jadikan bagi seorang lelaki itu ada dua hati untuk berfikir dalam diri dia. Jadi kalau kita nak fikir sesuatu Tuan Syed, kita kena fikir secara tersusun. Okay, mula-mula fikir tentang Tuan Syed dulu, lepas tu fikir tentang isteri kita, tentang anak. Susun, dia tak boleh datang sekaligus. Maka kita akan menjadi macam stuck. Oleh sebab itulah bila kita berzikrullah, kita menjadikan hidup kita tersusun. Dan cara kita berfikir pun tersusun. Apa yang perlu didahulukan, apa perlu dipikir kemudian. Sebab ada benda kita yang dulu, yang kemudian kita fikir sekarang. Yang dahulu kita fikir selepas ia berlaku. Akhirnya kita jadi bermasalah. Tunggang terbalik cari hidup. Sebab itu dengan berzikrullah, dia akan menyusun cara hidup kita, menyusun cara berfikir kita. Kan itu mulakan hidup kita. Paginya, petangnya, siangnya, malamnya, kerjanya, rehatnya, zikrullah. Waktu saya lepas kerja, saya akan sebut Alhamdulillah, saya dengan mulakan zikrullah. Lepas saya habis kerja ataupun apa saja saya nak mulakan, saya akan kata Bismillah, Astaghfirullah. Kalaulah rutin kita umat Islam memulakan, mengakhiri dalam situasi apapun zikrullah, Masya Allah, kita sentiasa dikelilingi oleh kebahagiaan. Kita nak duduk atas kursi pun saya zikir dulu, Bismillah, Astaghfirullah, maaf duduk. Nak gebahkan kat badan, Bismillah, Alhamdulillah. Baring, nak start makan pun sama, Bismillah, Alhamdulillah. Maka semua bentuk-bentuk ni yang menjadi rutin kehidupan kita, Masya Allah, ambang hidup damai. Umpama damainya ni, pantai di belakang Tuan Syed tu tenang, nampak. Ombak pun tak ada tu, tenang sangat tu Tuan Syed. Belakang Ustaz ada cermin. Ustaz ada cermin belakang, kita tak ada cermin. Aku masuk debu Tuan Syed. Aku angin kuat sangat. Allahu a'lam.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu mukaddimah. Ustaz sebut tadi bahawa dengan istighfar, dengan zikrullah, kita akan dapat ketenangan jiwa. Minggu lepas, kita berhenti ketika Ustaz sebut nak menerangkan ada 6 benda Ustaz, 6 langkah ataupun 6, kita sebut benda sita Hulul, nak 6 penyelesaian. 6 hulul. penyelesaian. Ya, 6 penyelesaian pada masalah untuk vaksin jiwa ni. 6 dos pula lah, 6 dos. 6 kali cocok. 6 penyelesaian yang Ustaz akan kongsi kepada kita hari ini insya-Allah. Cumanya sebelum saya nak jemput Ustaz untuk beritahu tentang 6 penyelesaian ini, ada sedikit berita baik pada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Al-Fadhil Ustaz Mat Isa dah berbincang dengan token City Travel. Jadi nak cadang, Ustaz Mat Isa kata kita bagi hadiah kepada para penonton yang istiqamah menonton dalam live kita ni. Siapa nak hadiah ni? Siapa nak? Jadi Ustaz Mat Isa dah bincang dengan Tuan Haji Azli, owner City Travel, untuk bagi ada 2 hadiah istimewa. 2 hadiah istimewa ni, satu untuk orang lelaki, satu untuk orang perempuan, yang akan diumumkan dan diberi pada 1 Ramadan akan datang. Itu hadiah sangat istimewa. Nanti Ustaz Mat Isa akan bagi tahu apa hadiahnya. Dan Ustaz, 1 Ramadan lambat lagi. Ada juga hadiah mingguan. Hadiah mingguan saya akan maklumkan kejap lagi. Jadi Ustaz bincang apa dengan Tuan Haji Azli Ustaz untuk bagi hadiah tahunan. Ustaz umum yang special itulah 1 Ramadan nanti akan hadiah. Maksudnya bukan sekadar orang-orang yang kita katakan bersama-sama dengan kita sepanjang minggu. Kalau mungkin minggu lepas dia tak masuk, minggu ni dia masuk pun tak kira, dia bersama kita untuk kita beri satu penghargaan supaya jadi satu persaingan antara kita. Penghargaan tu bersifat sebagai satu tanda, kita apa sebut, tanda kita suka apa yang mereka lakukan. Sebagaimana malaikat diampun sayap kalau suka orang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Malaikat ampunkan sayap pada penuntut ilmu kerana sokong apa yang dia buat. Jadi kita pun nak sokong kepada penonton yang suka tengok, yang tak puas-puas dengan kuliah lepas subuh, kuliah duha, kuliah petang, kuliah malam, masya-Allah. Mereka berada di setiap channel kuliah pada asatizah, jadi kita nak beri penghargaan pada mereka. Jadi macam hadiah tu spesifik tak adalah kita. Saya ni suka juga bergurau sahabat-sahabat. Saya cadang hadiah untuk tahunan ni bagi motor Kawasaki H2. Tak saya tahu motor Kawasaki H2. Ni orang lelaki je tahu ni. Masya Allah, Masya Allah. Ni motor laju ni, motor laju di dunia. Allah. Itu cuma saja cadang. Wallahu a'lam bishawab. Kita pulang pada Tuan Haji Azli dan pengurusan City Travel untuk beri penghargaan kepada penonton. Kita ada penghargaan mingguan, kita ada bulanan, kita ada tahunan insya-Allah untuk diberikan kepada kaum lelaki dan kaum perempuan. Mungkin perempuan saya cadangkan bagi package ke Langkawi setiap minggu. Dia pergi Langkawi setiap minggu. Jadi apa-apa yang masalah mungkin penonton kita pun boleh minta hadiah apa dia nak, boleh cadangkan. Ustaz, alhamdulillah, hasil pada cadangan Ustaz pada Tuan Haji Azli tu, dia Ustaz dia maklum dah ke Ustaz? Tak. Dia jadi sekarang ni, faham. Maknanya Ustaz cadang kat dia. Tuan Haji Azli dah maklumkan pada saya hadiah tu Ustaz. Masya-Allah. Hadiahnya ini okey untuk makluman sahabat-sahabat, satu hadiah istimewa ini akan diumumkan pada 1 Ramadan akan datang dan penerimanya akan terima hadiah tu pada 1 ataupun 2 Ramadan. Satu untuk orang perempuan, satu untuk orang lelaki. Itu yang tahunan lah kiranya. Sekali dapat. Yang orang perempuan, City Travel akan pilih untuk beri hadiah
Termomik. Apa benda tu Ustaz? Momi. Termomik. Hak orang buat masak tu. Tu pembantu dari Jerman. Bibik dari Jerman. Dari Jerman, Momik tu. Thermomix. Apa nama dia? Thermomix lah. Thermomix. Periuk pula. Dapur Thermomix. Ya. Hadiah istimewa ini akan diumumkan dan diberi pada 1 ataupun 2 Ramadan. Gitulah. Gitu. Thermomix. Ni ejaan dia. Thermomix. Ustaz, saya tak tahu benda Thermomix ni sebenarnya. Jadi saya bagi tahu kat isteri saya, Haji Azli nak hadiah Thermomix pada penonton live. Isteri saya tanya, Ustaz, untuk isteri Ustaz ada ke? Jadi dia pun explain lah Thermomix ni apa dia. Jadi insya-Allah Siti Travel akan hadiahkan Thermomix pada 1 Ramadan kepada salah seorang penonton Siti Travel ni, perempuan. Dan hadiah untuk orang lelaki, kata Tuan Haji Azli akan hadiahkan sebuah motosikal. Juga akan diumumkan pada 1 Ramadan. Dia hadiah motosikal. Jenis motor dia tak maklumkan lagi. Tapi motosikal baru lah. Okey. Kepada siapa yang berminat, sila tulis. InsyaAllah saya nak hadiah tu, tapi kena tulis di komen page Siti Travel. Sebab dia orang akan tengok, akan check. Sebab sekarang ni, yang timbul, yang saya boleh tengok di skrin saya, komen-komen ini dari page saya, dari page Pusat Talaki, dari page Siti Travel. Jadi siapa yang berminat nak hadiah ni, dia tulis dekat komen di ruangan Facebook Siti Travel. Pergi sekarang ke Facebook Siti Travel. Saya nak hadiah. Benda momik tadi. Termomik. Tak erti aku. Lepas tu untuk orang lelaki tulis, saya nak hadiah motosikal. Motor barulah. InsyaAllah pada 1 Ramadan. Tulis di ruangan komen di page Siti Travel. Tulis sekarang. Lepas tu pandai-pandai lah buat ayat-ayat, doakan sikit, puji sikit, ambil hati lah kepada admin page itu. Di page Siti Travel tulis sekarang, saya nak hadiah. Okey, itu untuk hadiah 1 Ramadan. Untuk hadiah mingguan ada juga. Dan untuk hari ini, Siti Travel nak hadiahkan 10 biji buku Apa Khabar Hati kepada 10 orang penonton. Siapa yang nak buku Apa Khabar Hati, hari ni akan dipostkan besok. Tulis juga di ruangan komen Facebook Siti Travel. Saya nak buku Apa Khabar Hati. Boleh? 5 lelaki, 5 perempuan. 5 lelaki, 5 perempuan. Kita akan pilih 5 lelaki, 5 perempuan. Sila tulis nak buku ni di page Siti Travel. Sebab Ustaz, sebab saya sini yang appear di skrin saya ni komen dia kumpul semua. Komen dari page saya, dari page Pusat Talaki, dari page Siti Travel. Jadi sila tulis komen anda. Sekarang pergi ke page Siti Travel. Saya nak buku Apa Khabar Hati. Ustaz Maisha kata hari ni 5 orang lelaki, 5 orang perempuan yang akan terima hadiah ni. Okey. Siapa dia yang akan dipilih untuk buku dan juga untuk hadiah mik tadi dengan motor tu? Dia kena banyak tag rakan-rakan dia. Pergi ke page Siti Travel, dia tag rakan-rakan dia di page Siti Travel. Ramai pula orang komen nak Ustaz. Nak hadiah buku, nak hadiah ni. Kita yang dari Singapura boleh tak? Tulis. Moga-moga ada rezeki insya-Allah. Okey. Minta maaf Ustaz tapi sebenarnya apa yang dibuat oleh Siti Travel ni, subhanallah, macam Ustaz kata tadi, meraihkan orang yang berada dalam majlis ilmu. Subhanallah. Yang ni nak Siti Huriyah Ustaz. Hadiah besar tu, grand prize. Allah, ni grand prize, seorang je dapat.
Ya Allah. Saya nak Siti Huriyah. Moga-moga. Sila komen. Tuan Haji Azli sila komen di page Siti Travel tau. Jadi jumpa dah. Cuba saya nak tanya. Jumpa dah page Siti Travel? Kalau dah komen di Siti Travel tulis. Dan komen di Siti Travel. Ni. Mana? Siti Travel. Okey, pergi ke page Siti Travel. Di ruangan komen, tulis saya nak buku apa khabar hati dan tag rakan-rakan kita yang lain. Kemudian ataupun tulis saya nak buku, tulis tag rakan-rakan kita yang lain. Dan insya-Allah, Ustaz minta maaf ambil masa seminit lagi Ustaz Dan insya-Allah penilaian sehingga 1 Ramadan akan dinilai di page Siti Travel. Yang rajin komen kat situ, moga-moga dapatlah rezeki sedap Ustaz, boleh mutu Ustaz. Allahu Akbar. Tapi saya tak tahu, ada orang kata Thermomix ni macam mahal juga harga dia. Berapa harga Thermomix ni Allahu Akbar. Dia buat apa Ustaz? Dia buat masak, maknanya letak beras tu jadi nasi arak lalu ke gana? Kita kena dah nak explore lagi. Ya Allah. Ni kita punya tajuk dah habis sebenarnya ni. Orang dah gembira semua. Orang dah gembira semua dah. Saya dapat vaksin utama dia Thermomix. Jadi orang perempuan dapat Thermomix hilang masalah dia. Lelaki dapat motor hilang masalah dia. Jadi alhamdulillah selesailah masalah. Vaksin utama itulah vaksin dia. Itu rupanya vaksinnya Ustaz. Ya Allah. Minta maaf Ustaz Minta maaf hari ni kita gembira sikit Ustaz. Betul Ustaz kata dah jadi vaksin dah. Allahu Akbar. Okey, jadi ingat boleh pergi ke page Siti Travel. Di situ yang akan tengok nantilah. Ni ada page Siti Travel. Okey Ustaz, minta maaf banyak Ustaz. Saya kacau sikit tengah-tengah kuliah ni. Jadi kita tarik nafas dulu seminit, lepas tu kita sambung. Tarik nafas dulu sekejap seminit. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Okey Ustaz, minta maaf Ustaz. Kita kacau sikit hari ni. Bukan kacau tapi macam Ustaz katalah. Dah bagi macam dapat vaksin dah sahabat-sahabat kita ni. Dan kita doakan moga-moga Siti Travel ni terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Video tadi kita tengok Siti Travel inovasikan buat bisnes sekarang ni, buat delivery. Ada gambar kat pagar tu Khalil ke Ayash? Itu 3 orang tu. Yahya Ayash, Soleh, Ali, Zainul Abidin. Ya Allah, Yahya Ayash, Khalil, Ali. Allahu Akbar. Ada dalam video tadi, Masya Allah. Jadi Ustaz, untuk makluman sahabat-sahabat, sekali lagi saya ulang, yang berminat nak hadiah, yang pertamanya dia share dan dia komen di Facebook Siti Travel berkenaan dengan Thermomix ataupun motosikal, dia akan diumumkan pada 1 Ramadan. Kemudian yang nak hadiah buku apa khabar hati juga tulis di Facebook Siti Travel, tulis saya nak buku apa khabar hati. InsyaAllah hari ni ada 5 orang lelaki, 5 orang wanita yang akan dipilih jadi penerima. Moga-moga diberkati majlis kita ni. Suka-suka juga, ilmu pun kita nak juga.
kita nak beramal biar kita dapat belaka, dunia dapat, akhirat dapat. Jadi kita pergi kepada sittatul hulul, ada 6 langkah yang Ustaz nak kongsi pada kita. Dan sila catik nota ni, catik di Facebook City Travel, 6 langkah ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini antara ciri-ciri penerima hadiah nanti. Yang rajin ambil nota, tulis di ruangan komen, kemudian share pada rakan-rakan. Ingat di page City Travel. Silakan Ustaz. Berkait dengan tekanan jiwa kita, tekanan perasaan yang kadang-kala bersifat sementara. Bila berlalu masalah, maka kita pun hilang. Ada yang masalah tadi dia memakan masa yang panjang. Trauma, fobia dan lain-lain kesan pada hati kita. Sehingga sampai peringkat boleh mengubah tingkah laku kita daripada seorang periang kepada pendiam, seorang yang banyak bertutur kata menjadi seorang yang keluh bicaranya, seorang yang mungkin dahulu periang penyayang menjadi pemarah, menjadi lain-lain perangai yang membuktikan kelainan dia, kesan daripada masalah. Jadi kalau masalah yang bersifat sementara, biasanya lepas tidur dia pun selesai masalah. Biasanya selepas dibuat latihan ringan-ringan selesai masalah. Biasanya selepas ditengok rancangan atau didengar ketawa dan senda gurau hilang masalah. Atau biasanya bila dia mendapat gantian yang lain, masalahnya pun hilang. Seorang yang dibuang kerja, Tuan Syed, dia pun dapat kerja lain, maka cerita kerisauan, kesedihan kan dibuang kerja sudah pun tak ada. Seorang yang mungkin kemalangan, aksiden lalu tercedera, bila disembuh maka hilang dah ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Tapi kita nak berbicara tentang permasalahan yang terus menetap di hati. Meninggalkan luka yang mendalam, yang berpanjangan sehingga tak mampu disembuhkan. Umpama kata orang Melayu kita, luka di tangan kelihatan, luka di hati siapa tahu. Sehingga dia seperti pecah yang tak boleh dicantumkan, luka yang tak mampu dirawat. Maka kita nak merawat perkara ini dengan kekuatan kerohanian kita. Kerana kalau kita lihat penyelesaian bersifat sementara, ini mukadimah, penyelesaian sementara yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Saya melihat bila siapa pun ada masalah, dia akan buat beberapa masalah simple seperti ketawa. Mendengar karya yang melucukan, membaca benda-benda yang melucukan untuk hilangkan stres. Sebab itu di barat, Tuan Syed, rancangan-rancangan yang bersifat komedi standing ataupun komedi secara bercakap, bersemak, mengambil tempat dalam masyarakat dan mengambil kedudukan. Filem-filem komedi mengambil tempat dalam kedudukan, bicara-bicara komedi. Itu benda biasa dibuat. Bukan kita lihat kita kat Malaysia sendiri, rancangan-rancangan bersifat lawak, saya ingat rating dia tertinggi berbanding rancangan-rancangan lain. Filem-filem bersifat lawak, ratingnya tertinggi berbanding filem-filem yang lain. Itu penyelesaian biasa. Dan yang kedua, penyelesaian biasa yang dibuat oleh orang sebelum kita masuk vaksin yang kita jelaskan supaya kita dapat bezakan di mana. Ialah mereka buat mumarasah al-ansyitah, terlibat dengan aktiviti sukan berbasikal, main kereta kontrol untuk releasekan tension. Ni ramai yang buat. Pergi jogging kat mana-mana padang, kat mana-mana taman dan sebagainya. Dan yang ketiga, mereka banyak bersosial dengan masyarakat, bertawasul. Ramai orang yang bila dia mengalami kemurungan, mereka menganggoti NGO supaya dapat berhubung dengan orang. Jadi kalau kita lihat di barat, banyak mereka terlibat dengan NGO di sana berpuluh ribu NGO. Sama ada gelandangan dan sebagainya. Yang keempat yang mereka buat ialah mereka menjaga waktu tidur dengan menggunakan pay tidur ataupun sebagainya. Tidur itu benda biasa. Dan yang kelima dengan mendengar muzik. Muzik juga memainkan peranan, piano dan sebagainya untuk mereka cari keterangan. Sehingga mereka hadir di orkestra, hadir di tempat sekian-sekian, di hotel dibukakan muzik, di bilik dia bukakan muzik. Dan yang ketujuh kita lihat, mula ada syarikat konsultan. Syarikat konsultan di mana yang ada masalah akan pergi dan bayar dan mendengar istisyarah, nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya. Sebab mereka tak macam kita, ada ustaz-ustaz yang kita boleh konsultan terus secara percuma. Jumpa ustaz ada masalah sikit, ustaz mesej, kita telefon. Mereka sana tak ada cerita nak istisyarah dengan padri, mereka ada konsultan. Yang mereka akan bisnes, okey. Mereka akan buat konsult pada setiap orang yang mengalami tekanan jiwa. Dan seterusnya ialah mereka lakukan ialah melakukan yoga, tai chi dan sebarang aktiviti seumpama itu. Sebab itu yoga mengambil tempat dalam masyarakat barat.
Ya. Tai Chi juga begitu. Terkenal kononnya boleh menghilangkan stres dan sebagainya. Baik, ini benda yang rutin yang saya perhati dan saya lihat yang dia buat. Dan sebagai orang kita juga buat benda yang sama. Kita lupa kita ada suatu dasar yang kukuh, yang berakar umbi sampai ke dalam, yang kita katakan memuncak sampai ke langit. Akar umbi yang kuat, yang diajar oleh Allah SWT. Ini yang kita sebut 6 perkara ni. 6 perkara. Yang pertama, kita ulang balik, kita dah pernah kita sebut minggu lepas, sampai kita ulang balik. Iaitu pertama, an-nazratul ijabiyyatu lil mushkilah. Melihat setiap masalah dengan cara yang positif. Kan Allah sebut dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah Ta'ala, barangkali apa yang kamu benci itu baik untuk kamu. Dan apa yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Baik, bila kita tahu bahawa apa yang Allah takdirkan kepada kita baik untuk kita. Walau kita tak suka, walau kita benci, walaupun kita seumpama terbeban dengan masalah tersebut. Pertama, lihat dari aspek baik dia benda ni. Semua benda yang kita lalui dalam hidup insya-Allah baik. Kerana itu kita diajar berkata baik, insya-Allah baik, baik, baik. Jadi bila kita dapat memandang suatu masalah itu baik, itu yang akan menjadikan tekanan kita ataupun perkara yang mungkin menyebabkan keresahan, kegelisahan kita akan hilang. Sebab pertama-tama bila datang masalah, kita duk fikir ni mesti tak elok ni. Itu dia kita resah. Datang masalah, resah. Orang datang rumah kita tak boleh dijemput, alah masalah datang masa ni. Pula kita nak tidur, kita nak rehat. Tapi kita fikir positif, oh mungkin datang ini waktu yang baik. Mungkin ada kebaikannya. Sebab itu Allah ajar, bila umat Islam, dia ajar sebagai satu sampel dan contoh. Hijrah ke Madinah, Allah tinggalkan tanah air. Bukan satu benda yang disukai oleh siapa pun. Kita tuan saya kalau boleh nak balik kampung, kita tak nak pergi negeri lain. Tiba-tiba datang perintah hijrah. Lepas datang perintah hijrah, datang pula perintah perang, jihad. Dalam suasana kemiskinan, datang pula perintah keluarkan zakat. Bersedekah. Dalam keadaan sekian-sekian, keluar pula perintah supaya bersatu padu, jangan berbalah. Dengan fanatik perkauman tinggi, kesan peperangan masih dirasai lagi. Tapi Allah ajar perintah supaya bersaudara, jangan berbalah. Maka bayangkan nak lupakan persekitaran lama, beratus tahun lamanya. Tapi kerana mereka melihat perintah Allah itu dengan benda yang positif, takdir Allah dengan cara yang positif, akhirnya mereka menjadi sahabat contoh pada seluruh dunia. Kita pun sama. Dalam hidup kita apa yang kita lalui? Contoh, kalau seorang tu misalnya hari inilah kita kaitkan pandemik. Oh masalah pandemik ni tu saya pun tak boleh jumpa Tuan Syed tak boleh jumpa saya pun tak boleh ziarah sahabat saya, tak boleh ceramah kat masjid, surau yang biasa panggilan ceramah kita merata tempat, kita berhijrah, kita bermusafir, bertemu dengan sahabat. Kalau saya dulu dia panggil ceramah di Terengganu sebagai contoh, sempat lagi cilok pergi Pulau Kapas sekejap, Pulau Perhentian sekejap, pergi Pulau Redang sekejap, pergi rehat sana, rehat sini sambil kita jumpa kawan-kawan, jumpa pada alim ulama. Seronok, tiba-tiba kita terkurung di rumah. Terkurung di rumah kita. Macam rumah saya alhamdulillah ada dapur, rumah tuan saya tak ada dapur. Boleh masak sikit lah. Jadi bila kita terkurung di rumah, kita pun nampak, ya Allah, masalah ni, kereta tak jalan. Kita nampak kereta kita tak jalan, berdebu dah. Nak pergi basuh kereta pun kedai basuh kereta tutup. Kita nak basuh pun ni lah, kita pun sibuk di rumah. Di rumah ni sibuk punya, sibuk tidur, sibuk makan. Tak sempat nak basuh kereta. Jadi kita melihat secara positif. Lalu kita melihat isteri kita, melihat anak-anak kita, melihat muhasabah tentang tanggungjawab kita selama ini pada anak-anak. Kita dapat melihat anak kita membesar dengan baik dan sebagainya. Jadi ada, saya yakin, saya tak nak bercakap pada angle saya, tapi saya yakin setiap orang ada ruang-ruang kebaikan dinampak dalam rumah tangga dia. Dengan pandemik ini. Maka itu dia antara contoh. Melihat satu masalah dengan cara yang positif. Yang kedua, vaksin kita yang kedua ialah athiqatu bi rabbil alamin wal yaqinu tam bi annahu huwal qadir ala ilaji mushkilati aw maradin. Yakinlah pada Allah. Percayalah pada Allah. Apa pun masalah Allah akan selesaikan. Innallaha
anzala da wa anzala lahu dawa wa fi riwayatin wa anzala lahu shifa. Allah yang turunkan penyakit, Allah yang akan turunkan ubat. Setiap masalah kita kena yakin akan ada jalan keluar. Allah akan tunjuk suatu hari nanti. Sebagaimana datangnya masalah ini tanpa kita jemput dan tanpa kita undang, insya-Allah penyelesaiannya juga tanpa kita sangka dan tanpa kita fikirkan. Banyak masalah-masalah kita lihat dia pergi macam tu je tuan saya, hilang. Kita yakin sampai masa Allah akan angkat musibah ini, Allah Ta'ala akan mengangkat masalah-masalah kita. Yakinlah semua orang yang kena berhenti kerja, yang kurang pendapatannya, yang mula terbatas pergerakannya, yakin satu hari nanti kamu akan dapat gantian yang lain. Lebih baik, lebih bagus. Dan akhirnya kamu rasakan masalah yang kamu lalui macam mimpi saja. Cuba mimpi yang ngeri sekejap. Lepas tu kita bangkit bangun dan keadaan tak ada apa-apa. Yakin pada Allah. Ini vaksin kedua. Yakinlah kepada Allah dan percayalah pada Allah bahawa setiap masalah ini akan ada jalan berhenti dia. Penyelesaiannya. Setiap benda mesti ada penyelesaian. Kalau kita baca sejarah hidup kita, bahkan sejarah hidup manusia semua, ada tak masalah yang tak akan berhenti? Dia jalan terus tak? Dia akan berhenti. Dia akan berhenti satu ketika, kita akan keluar dari masalah tadi. Sama ada keluar dengan cara keluar terus, ataupun kita dah terbiasa dengan masalah tu, akhirnya kita pun okey. Bukan lagi benda tu masalah. Tuan saya tengok orang tak ada kaki, dia pun berjalan dengan lutut. Ada sahabat saya tak ada kaki, dia jalan dengan lutut, dia boleh berdiri. Akhirnya benda tu bukan lagi masalah bagi dia. Dia dah terbiasa, dia dah okey. Dia dah keluar daripada masalah. Orang pun dah boleh terima dia keadaan dia. Isteri dia boleh terima, dia juga boleh terima. Akhirnya keadaan macam tu, dia boleh bisnes, dia boleh berubat, dia boleh buat itu, dia boleh buat ini. Maka itu sebagai satu contoh kecil. Dan setiap orang ada contoh. Yang ketiga, ialah at-taslimu lil qada'i wal qadri. Terimalah ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Terimalah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Sesiapa yang tunduk dirinya kepada Allah Ta'ala dan dia terus melakukan kebaikan, sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh dan kepada Allah akan selesai semua urusan. Maksudnya, apa yang berlaku pada kita inilah qada dan qada Allah. Dan qada dan qada Allah Ta'ala macam kita sebut tadi, baik untuk kita, baik-baik. Ma qadallahu laka illa wa huwa khairul laka. Allah tak akan tentukan sesuatu melainkan baik untuk kita. Baik. Maka kita menunggu bila kebaikan. Kita akan tunggu. Kita akan nampak. Sebab kebaikan tu sebenarnya dah ada tapi kita tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sedih sangat musibah ni. Bila sedih ni tuan saya, kita tak nampak hadiah yang berbungkus. Sebab hadiah yang Allah bagi tu berbungkus lebih lawa daripada bungkusan hadiah yang lain. Kita kena buka dulu. Buka bola kita terkejut. Kita tengokkan orang bila dia buka hadiah macam ni. Mula-mula muka dia macam serius. Unboxing. Tetap. Waktu dia buka, dia pun berubah ceria. Kerana dalam tu bukan termomik, hebat pada termomik lagi. Ya Allah. Ya. Lebih, dia akan rasa seronok. Hari ni, Allah balut hadiah Allah tadi, balut seketika. Kita tak nampak sebab sedih. Nanti bila kita buka, kita akan gembira sangat-sangat. Maka ini vaksin ketiga. Inilah qada Allah. Bila ada ni qada Allah tentukan. InsyaAllah baik. Dan yang keempat, siapa pun bila ada masalah tuan saya, dia akan marah. Hari ni yang dekat komputer dalam WhatsApp kita, dalam Facebook kita, semua netizen sifatnya marah, komen marah. Bila kita cerita bendera putih, oh dia punya marahnya luar biasa. Yang mereka semua bersepakat untuk tolong orang miskin. Tapi satu kata janganlah angkat bendera putih, malulah, jiran sebelah sekarang. Kami hantar bantuan. Yang sana kata lagi, angkatlah bendera putih nanti orang boleh tolong. Benda tu sehingga setiap orang macam dia tak nampak mana titik pertemuan, akhirnya nak marah je. Yang cadang nak marah, yang bangkang nak marah, akhirnya penuh dengan kemarahan dalam Facebook kita. Dalam IG kita. Pemimpin silap cakap kena marah, silap buat kena marah. Inilah kesan daripada musibah. Bila berlaku musibah tuan saya, kita akan jumpa pemarahnya ramai. Kita akan jumpa, itu normal. Sebab itu apa yang perlu kita buat? Bila berlaku satu musibah, vaksin kita ialah
al-ibti'ad anil ghadab. Cuba jauhi kemarahan tadi. Cuba jauhi kemarahan. Hari ni kita lihat kalau dalam keadaan orang musibah ni, kalau kita silap cadang, kena marah. Marah dia bukan sikit-sikit, beribu, berpuluh ribu. Boleh tutup akaun tu. Kalau setengah-setengah negara, menteri dia letak jabatan, tak tahan kena marah. Dia punya maki hamunnya luar biasa. Maki hamun dia sampai dia tak kenal ada siapa yang dia komen. Dia tak kenal dah, dia tak kira. Asalkan dia dapat komen, dia komen. Kalau saya salah bercakap, saya akan dimarahi. Tuan Syed salah bercakap, akan dimarahi. Sebab itulah keadaan bila seorang ditimpa musibah. Kerana itu bila orang kena timpa musibah, Tuan Syed, cara kita berhadapan dengan mereka, jangan bercakap. Buat je kerja. Kerana itu Nabi SAW satu ketika, Tuan Syed, bila seorang perempuan tadi dia sedih, dia pun menangis kat kubur dia. Nangis kat kubur, anak dia menangis. Anak dia mati. Nabi SAW lalu. Nabi kata, ya Ummah isbiri. Makcik sabar. Banyak bersabar, tenang. Lalu apa kata perempuan ini pada Rasulullah? Ilaika anni. Innaka lam tusib. Lam tusab. Ilaika anni. Kamu jauh jangan kamu dekat dengan aku. Kamu tak kena macam aku. Kamu tak kena macam aku. Lalu seorang lelaki kata, makcik kenal tak siapa tu? Siapa tu? Rasulullah. Maka perempuan pun mula rasa menyesal. Dia pun datang, dia kata, ya Rasulullah, al-ana asbiru, saya sabar. Tadi dia kata, kamu tak kena macam aku. Senang lah cakap sabar. Senang cakap angkat tangan lah, tak ada minta dengan Allah. Senang aja cakap doa. Macam tu, dia marah. Padahal kita cadang doa apa masalah tu? Marah. Cadang apa pun marah, Tuan Syed. Dia kata ginilah, susah salah ajak. Salah ajak. Itu je pandai cadang. Tak ada benda lain macam tu. Padahal benda itu juga satu penyelesaian. Maka bila baginda sallallahu alaihi wasallam pun dimarahi. Perempuan tu taklah berdosa sebab dia tak tahu siapa tu. Tapi aib bagi dia aib. Dan itulah sifat orang bila kena musibah, dia marah. Menarik Ustaz. Ya, sebab itu kita Tuan Syed, bila kita kena musibah, bagi orang yang dangkal. Sebab bila seorang kena musibah, separuh angka dia hilang. Itu kena ingat. Siapa pun kena musibah, separuh angkanya hilang. Dia tinggal separuh je. Yang separuh ni jangan diusik lebih kurang. Sebab separuhnya dah hilang. Dia boleh maki separuh tu. Jadi, kita lihat apa yang Rasulullah buat. Nabi nasihat sekali, orang tu marah, Nabi diam. Nabi tak aguin dia. Nabi tak datangkan dalil berpuluh untuk lawan dia. Tak, bukan itu cara dia. Kalau hari ni saya cadang sesuatu, netizen pun marah saya, maka saya tak perlu nak justifikasikan jawapan saya. Kerana kita tak akan Allah. Saya diam, and then buat kerja. Buat kerja. Kerana orang yang kena musibah ni, dia tengok kita buat kerja, bukan kita banyak cakap. Dengan isteri pun gitu kat Ustaz. Dia ambil siapa. Ya. Bila isteri kita, dia kata, bang, saya pening kepala lah, sakit kepala. Kita tak apa, awak sakit, banyakkan doa, zikir. Zikir dia kata. Tu tengok, anak siapa nak layang, dapur siapa nak cuci, ni. Kita diam je. Kita cuma cakap, pening kepala tak apa. Kita pun ke dapur, kita masak, kita sapu-sapu anak, kita tukar pampers. Terus baik ke bukan sakit kepala dia. Sebab masa saya kata, orang bila dia ada masalah, Tuan Syed, separuh angka dia hilang, tinggal separuh. Kita kalau cadang lebih kurang, dia punya marahnya luar biasa. Jadi apa yang patut kita buat? Kalau kita nak menangani orang kena musibah, kita cuma buat kerja je. Jangan ada berbalah dia. Kita tak menang sebab dia berbalah kita dengan marah. Tapi kita ni, baik kita cakap tadi orang biasa. Kalau kita orang yang nak dekat dengan Allah, waktu kena musibah, yang perlu kita buat al-ibtian anil ghadab, jauhilah kemarahan, jangan marah. Tenang. Orang cadang apa-apa tenang kita. Sebab ketenangan penyelesaian masalah. Kita kalau marah-marah tak boleh selesai masalah. Bahkan kita tambah masalah. Setiap kemarahan cuma menambahkan masalah. Dia tak akan selesai masalah. Bila kita marah, kita rosakkan benda tu, rosakkan benda ni, pukul orang tu, pukul orang ni. Okay. Merosakkan. Sebab tu hari ni kita menjauhi semua tempat-tempat yang boleh bawa kepada kemarahan. Siapa yang kena musibah? Kalau saya kena musibah, nak sesiapa sahaja, maka cuba jangan marah. Dan bila kita tengok orang yang kena musibah pula, cuba jangan buat dia marah lagi. Macam saya katakan bila
kita cerita netizen marah lah. Seorang kata angkat bendera putih, seorang kata jangan belah-belah marah. Tak, kita gini, jangan panjangkan polemik tadi. Dan tak perlu justifikasi apa-apa yang kata boleh angkat ke, yang kata tak boleh angkat. Tak perlu justifikasi apa. Itu tidak menguntungkan orang susah hari ni. Kita pula setengah-setengah, kita misalnya dah nak buat diskusi pula, debat. Boleh angkat bendera putih atau tidak? Debat. Saya rasa ini bukan satu benda yang menguntungkan di sebalik wabak dan juga pandemik. Yang patut kita buat hari ni, kita sama-sama kerja. Baik, gini-gini. Cerita bendera putih terpulang pada dia orang. Okay, kita akan tolong. Kita akan sampaikan suara kesusahan mereka pada YB kita, pada pemimpin-pemimpin politik, pada pemimpin-pemimpin negara, pada pemimpin NGO, pada pemimpin masyarakat. Kita terus menjadi lidah penyambung pada kesusahan mereka supaya mereka dibantu. Maka hari ini kita bergerak untuk membantu. Dan antara benda juga yang kita kena jauhi, cuba tuan-tuan elakkan beberapa persepsi buruk terhadap orang yang menerima bantuan. Jadi contoh kadang-kadang dia berlakon, dia susah-susah, dia tak susah pun. Jadi kita bimbang akan menutup pintu orang yang benar-benar susah. Sebab setengah kita, dia dengar cerita-cerita negatif, dia pun tak ditolong. Orang ni bukan miskin sangat, berlakon semua ni. Jadi kita bimbang, jangan. Kita pergi sedaya upaya tolong. Kerana ia adalah kebaikan pahala. Baik, yang kelima, Zaid, tentang vaksin kita pada pagi ini ialah al-ibti'an anit tafkiril madi. Menjauhi daripada berfikir perkara-perkara yang lebih bersifat material. Kita bila ada masalah tuan-tuan sekalian, jangan terlalu banyak berfikir, tetapi biarlah banyak bekerja menyelesaikan masalah, bukan berfikir untuk memikirkan masalah. Sebab ramai orang kita mengambil masa yang banyak untuk berfikir suatu masalah, tapi bukan mengambil masa yang banyak untuk selesaikan masalah dengan perbuatannya. Kita fikir, anak kita degil nakal, kita fikir macam mana anak aku nakal nanti masuk penjara, nanti beladuk, fikir sampai naik darah. Sepatutnya kita menyelesaikan. Kadang-kadang kita berfikir benda-benda, nanti anak saya ustaz macam mana nak hadapi polemik akan datang, ekonomi akan datang. Saya bimbang nanti gaji dia berapa sen berbanding saya sekarang. Gini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ada makhluk yang dia tak boleh cari rezeki, Allah hantar rezeki kat dia. Allah beri rezeki pada mereka dan beri rezeki pada kamu. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi at-tafkirun madi, pemikiran secara materialistik melampau, membimbangkan kita. Bila saya baca tentang kadar kemurungan dunia, dalam 5 orang seorang akan murung atau seorang akan iktiaf dalam tekanan. Dalam ni 5 orang tuan saya seorang. Nisbah 1:5. Antara sebab bila nisbah 1:5 ni tuan saya, kerana mereka terlalu berfikir jauh sangat dalam hal-hal duniawi. Mereka berfikir macam mana anak saya akan datang, nak kerja apa zaman sekarang. Contoh saya ambil di Singapura, saya tengok satu dokumentari. Bila dikatakan pada tahun 2050, banyak pekerjaan akan hilang kerana diambil oleh mesin dan robot. Sebab bila ada teknologi, maka sebahagian kerja-kerja tertentu akan hilang. Maka orang ramai mula berfikir pekerjaan-pekerjaan akan hilang untuk mereka meneroka pekerjaan baru. Orang yang sudah berstatus dengan jawatan tersebut mula bimbang, pekerjaan saya ni untuk akan datang tak punya duit rupanya. Tak punya nilai komersial, maka dia pun mula bimbang. Sistem pendidikan nak diubah, semua nak diubah. Walau benda tu 20-50 tuan saya. 20-50 bayangkan. Kita terlalu pernah target 20-20. Kita ingat kereta terbang, semua terbang. Rupanya pinggan mangkuk terbang. Kereta tak terbang sebab duduk rumah belaka. 20 duduk rumah, betul-betul lah kita maju kat rumah. Allah. Majulah perut kita ke depan. Jadi bayangkan kita duk target tu tahun berapa tuan saya? 2020. Cetusan 20 tahun 90-an. Ya, kita 2020. Hari ni orang cerita tentang 2050. Teknologi perubatan, industri dan sebagainya, kita akan hilang pekerjaan banyak. Maka benda yang terlalu tafkirun terlalu jauh sangat fikir, tak ke mana kita. Baik kita fikir apa yang hari ni kita boleh buat. Jangan ceritalah potensi apa pekerjaan anak kita akan datang, tak payah cerita. Buat apa yang bermanfaat hari ni. Ramai orang gagal
memberi manfaat, mencari manfaat hari ini kerana terlalu fikirkan esok hari. Pasal hari ini banyak benda, kalau hari ni hari Ahad, banyak benda manfaat saya boleh buat. Saya dengan tuan saya, lepas ni saya nak pergi tengok lembu korban, lepas tu saya nak pergi tempat ni. Banyak. Kenapa saya nak fikir sesuatu yang akan datang tentang masa depan anak saya, bagaimana, sehingga menjadikan saya resah. Ini kita cakap tuan saya, bagi orang yang sampai peringkat resah, kalau orang tu dia fikir tak jadi apa-apa, silalah fikir jauh mana pun tak apa. Nak fikir tahu sampai 2,000, 1,000 pun tak apa. 2,000, 1,000, banyak tu. Jauh lagi. Itu terpulang pada dia. Tapi kalau orang fikir tentang esok pun dah sesak nafas, macam mana nak fikir jauh lagi? Maka tak perlu kita fikir jauh sangat. Yang tak ada zuriat fikir macam mana lah saya tak ada zuriat ni ustaz. Lepas tu apa cerita? Duk fikir ustaz, siapa nak jaga saya masa hari tua? Habis akak umur berapa? Baru umur 27. Nikah umur berapa? Baru 4 tahun. Hari tua tu, bila hari tua tu? Hari tua tu 60. Ya Allah. Dia duk bimbang, duk fikir kerana tak ada anak yang akan jaga dia hari tua. Maka ini pemikiran yang overthinking yang melampau. Ini Islam larang. Sebab dah ada jaminan-jaminan Allah Ta'ala pada benda yang akan datang. Kita manfaatkan hari ni. Sebab itu setengah ada, ni saya cerita ada beberapa pasangan jumpa saya. Mereka tak ada zuriat, tak ada anak. Maka saya pun beritahu pada mereka, perkara pertama kalau nak zuriat ialah awak tenang dulu. Sebab saya tahu bila awak tak ada zuriat, awak jadi kelang kabut, berfikir bukan-bukan. Satu. Yang kedua, dan saya tahu darah haid awak pasti tak tetap. Kadang datang, kadang tak datang. Dia tak ikut sistem. Dan pasti darah haid awak keluar ni sikit-sikit. Saya tahu. Kita betul lah Ustaz. Baik gini. Saya panggil suami isteri. Pertama awak bertenang. Terima hakikat kalau ada rezeki ada, tak ada tak apa. Awak pun muda bertahun awak kahwin. Baru 2 tahun, 3 tahun. Tak, tenang saja. Buat macam biasa, berkahwin macam biasa, seronok macam biasa. Sebab bila awak tertekan, awak pun tak rasa semangat nak mendatangi isteri awak. Sedangkan itu asas untuk mendapatkan zuriat. Tertekan. Dan isteri awak pun sama. Dan juga mendorong awak berobat dengan bukan-bukan. Dia pun tak bomoh lah, benda lah. Tak tenang dia tenang. Dengan izin Allah tuan saya. Ini saya cerita pengalaman saya dengan beberapa pasangan. Dia dah terima, saat saya terima, ada ke tak ada anak. Dengan izin Allah mereka ada beranak. Hey, mereka mula stabil, mereka mula bersemangat. Itu cerita, jangan terlalu fikir jauh sangat. Jauh, memikirkan terlalu jauh, diharamkan kita mendapat keberkatan yang dekat. Keberkatan dekat ni banyak. Kita kadang-kadang fikir, Allah saya ustaz nak belajar dengan syekh luar negara, tiba tak lagi luar negara, nak pergi Yaman, tak boleh. Nak pergi Mesir, tak boleh. Allah tertekan ustaz tak belajar dengan syekh. Padahal syekh dekat-dekat ramai yang dia boleh ambil manfaat. Ilmu banyak. Duk menada kat syekh sini pun dah banyak ilmu dia dapat. Tapi duk tengok jauh, diharamkan keberkatan dekat. Sebab tu jangan berfikir materialistik sangat. Baik, yang keenam dan terakhir. Dan terakhir, kita pun nak ambil masa selesai, ialah at-tahalli bil ama wat tafaul. At-tahalli bil ama wat tafaul ialah sentiasa confident bahawa akan ada kegembiraan suatu hari nanti. Sentiasa confident. Akan ada harapan pada kita. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kita baca surah Yusuf ayat 78. Apa kata Allah? Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah cuma orang kafir yang tak percaya ada Tuhan dia. Kita kena ada tafaul, confident, bahawa akan ada harapan suatu hari nanti. Nung di hujung jalan kita pasti ada cahayanya. Ya salam. Di hujung lorong ada cahayanya. Di sana ada jalan yang lebih besar. Kita teruskan berjalan. Nanti kita akan jumpa jalan keluar, bukan highway yang lebih bercabang luasnya. Yang lebih kita katakan luas pemandangannya. Sebab tu hidup ni biar sentiasa yakin. Satu hari nanti kita akan dapat. Kita akan dapat dari sudut kita katakan pencapaian duniawi kita, pencapaian ukhrawi semua kita dapat. Ini 6 secara ringkas vaksin kita untuk membentengi diri kita sebagai imunisasi, sebagai suatu imun kita untuk menghadapi segala musibah yang akan mendatang. Kerana musibah ini akan terus datang selagi mana kita hidup. Maka kita ada 6 perkara ini, insya-Allah kita tempuh. Inilah bahtera kita.
yang akan menempuh lautan kehidupan kita sehingga sampai ke destinasi kita. Itu akhirat, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ada 6 perkara dan moga-moga kita dapat renungi. Ustaz kata tadi yang pertama ambil positif. Satu perkara positif. Lepas tu kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima qada dan qadar Allah. Kita jauhi kemarahan. Allah, hak ni hak nyakit hak tengah berlaku ni Ustaz. Stres, marah. Allahu Akbar, sehingga jadi tak terkawal. Kemudian kita jauhi daripada fikir jauh sangat, fikir material, fikir masalah. Tapi fokuslah kepada penyelesaian. Apa Dr. Azizah sebut? Fast action, fast result. Kita bertindak segera supaya dapat result yang terbaik. Dan yang keenam, bersangka baik kepada Allah, confident bahawa akan ada penyelesaiannya. Sahabat-sahabat, tolong share nota ini di ruangan komen page City Travel. Kemudian lepas tulis nota, tulis saya nak hadiah buku Apa Khabar Hati. Hari ini akan dipilih 5 orang lelaki, 5 orang perempuan yang komen di page City Travel. Tulis saya nak buku Apa Khabar Hati. Dan juga saya bimbang sahabat-sahabat silap faham berkenaan dengan hadiah termomik untuk orang perempuan, motosikal untuk orang lelaki tadi akan diumumkan pada 1 Ramadan. Bukan tiap-tiap minggu bagi termomik. Bukan tiap-tiap minggu bagi motor. Ini hadiah istimewa pada 1 Ramadan. Komen-komen anda di page City Travel waktu kuliah live ini akan dinilai. Anda tag rakan-rakan di page City Travel Sendirian Berhad akan dinilai sampai Ramadan. Ni layak terima termomik. Ni layak terima motosikal. Tapi kita ikhlaskan niat nak duduk dalam majlis ilmu. Kita ikhlaskan, jangan ikhlaskan termomik. Kita ikhlaskan niat, memeriahkan suasana. Kita komen di page City Travel, buat nota, tulis saya nak buku, tulis saya nak hadiah. Kita ikhlaskan niat. Tak salah Ustaz, tak salah kan. Bukan jadi tak ikhlas dah. Akhir-akhir ada pula orang kata tak ikhlas Ustaz. Macam mana Ustaz? Dia macam perang lah, kita nak ghanimah dan kita nak mati syahid. Ghanimah pun boleh, mati syahid pun boleh, kita dapat dua-dua. Yang penting dia setiap benda dunia kita nak, kita bersamanya akhirat. Jangan pisahkan. Sama ada kita nak akhirat semata-mata atau kita nak dunia bersama akhirat. Maka keduanya adalah kebahagiaan kita. Tapi kalau nak dunia saja tanpa akhirat, itu yang rosak kita. Nak akhirat saja pun jen juga. Apa tolak pada dunia, tak ada nak hidup dunia. Allahu Akbar. Ni ada tanya Ustaz. Ni ada tanya, saya nak join kuliah Ustaz setiap hari. Mana tahu dapat termomik. Ni Aisyah Azli nama dia Ustaz. Kok Ustaz. Tapi isi saya tak boleh menang Tuan Syed. Apa? Tak ada Facebook dua-dua. Allahu Akbar. Dan untuk maklumah samalah dengan isteri saya Ustaz. Dia tumpang Menang juga. tak ada. Cuma dia tengok kuliah ni, dia guna telefon buka Facebook saya. Jadi bahaya juga bini guna Facebook kita ni Ustaz. Allah, tak boleh nak nakal-nakal. Kita jujur lah, jujur. Allah Akbar. Jadi Tanda suami jujur, Facebook dia, isteri dia yang kawan. Tapi dia dah reti bab-bab PM Ustaz. Dia dah reti, kita tak ajar tu untuk PM. Allahu Akbar. Jadi terima kasih banyak pada Fadil Ustaz Maisam. Terima kasih pada City Travel. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang sama-sama memeriahkan majlis ilmu kita. Kita faham. Ustaz sebut tadi, orang yang pergi berjihad di medan perang, mati syahid pun nak, harta ghanimah kalau dapat pun terima. Maknanya jelas. Majlis ilmu matlamat utama kita. Kita hadir, kita berada dalam majlis ilmu
Dan kalau ada rezeki dapat hadiah, dapat. Untuk hari ni insya-Allah akan dapat buku Apa Khabar Hati 5 orang. Alhamdulillah ini tulisan saya, dan saya personally ucap terima kasih juga pada Tuan Haji Azli City Travel kerana pilih buku ni untuk diberikan hadiah. Maknanya buku saya pun tersebar, sahabat-sahabat yang dapat hadiah pun dapat manfaat buku. Tapi untuk hari ni 10 orang je lah, 10 orang. InsyaAllah minggu depan ada 10 orang lagi penerima hadiah ni. InsyaAllah sampai akhir tahun semua dapat. Allah Akbar, Allah Akbar. Dapat buku ni, yang belum dapat. Tapi syaratnya kena aktif dan istiqamah. Komen di page City Travel. Pilihan pemenang akan dipilih di page City Travel. Moga-moga Allah Ta'ala berkati usaha kita semua. City Travel yang menganjurkan majlis ilmu dan ambil inisiatif nak bagi hadiah pada Al-Fadhil Ustaz Maisa kerana kongsikan ilmu, dan moga-moga saya pun dapat tumpang keberkatan majlis kita ini. Okey dulu Ustaz, kita sampai di sini. Nak kena pilih pemenang pula. Nak pergi tengok, scroll komen-komen di page City Travel, insya-Allah akan dimaklumkan pemenang. Tolong PM nama, alamat, nombor telefon, kita akan post. Ustaz, sekadar ini dulu Ustaz . Jumpa lagi minggu depan, insya-Allah pukul 9.30 pagi di kuliah live duha kita. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tunggu kejap boleh tak? Kejap je. Boleh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला। Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah